Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Ahmad Fidah Simi bin Hassan daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang alam cakrawala. Ditemani juga oleh saya, rakan-rakan seperjuangan yang lain iaitu Muhammad Faizal bin Findi dan juga Muhammad Mujahid. Jadi, definisi alam cakrawala menurut Kamus Bahasa Melayu, cakrawala didefinisikan sebagai langit atau lengkung langit. Seluruh bintang dan planet di langit termasuk bulan dan matahari, peredaran bintang-bintang dan lain-lain di langit dan juga kaki langit. Dari segi Islam pula, semua proses penciptaan alam semesta ini kemutlakannya berada dalam kendalian dan perintah Allah yang telah memberi bentuk yang sempurna. Hukum dan fenomenanya teratur dan tepat meliputi ruang yang maha luas sehinggalah kepada unsur-unsur terperinci dalam alam semesta. Allah menciptakan alam semesta ini dengan berjuta bintang dan lengkap dengan segala sistem cakrawala, planet-planet, matahari dan bulan dalam galaksi yang begitu luas. Terdapat 5 ciri-ciri utama alam cakrawala, iaitu matahari, bulan, planet, orbit dan juga bintang. Matahari dan juga peredarannya dengan bumi. Matahari ialah bintang terbesar, pusat peredaran planet dan daripadanya sumber cahaya dan haba dalam sistem suria. Dalam surah Yasin ayat 38 telah menyebutkan bahawa maksudnya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahuinya. Dengan ini menunjukkan bahawa matahari yang merupakan sebuah bintang besar tidaklah berdiam sahaja, malah berpusing di atas aksinya sendiri. Dan bumi pula berputar mengelilingi matahari dan mengambil masa selama 365 hari untuk melakukan satu pusingan lengkap terhadap matahari. Bulan dan fungsinya. Bulan merupakan satelit bumi. Bulan juga mengelilingi bumi dan satu edarannya bersamaan 27.3 hari ke 29.5 hari. Jarak antara bulan dan bumi ke sekitar 384,400 km di bawah tarikan graviti bumi. Pasang surut ialah naik dan turunnya paras air laut akibat kesan putaran bumi dan tarikan graviti bulan. Pasang surut ini berlaku di kawasan pantai dan muara sungai. Lazimnya 2 kali pasang dan 2 kali surut sehari. Mana-mana bahagian bumi yang berhadapan dengan bulan akan mengalami air pasang. Ini disebabkan graviti yang menarik air laut ke atas. Bulan sebenarnya tidak mempunyai cahaya dan cahaya yang kita lihat di bulan adalah sebenarnya hasil pantulan cahaya dari matahari ke bulan. Pengkaji barat iaitu Aristarchus of Samos yang mengkaji tentang bulan mendapati bahawa bulan hanya menerima sinar cahaya dari matahari sahaja. Planet. Terdapat 8 buah planet termasuk bumi di dalam sistem suria iaitu Utarid, Zuhrah, Bumi, Mars, Jupiter, Saturn dan juga Neptune. Satu lagi planet iaitu Pluto tidak diklasifikasikan sebagai planet kerana saiznya yang terlalu kecil dan hanya digelar sebagai bintang. Terusnya orbit. Orbit merupakan satu jalan atau landasan yang dilalui oleh objek mengelilingi satu titik atau jasad. Sebagai contoh, sebuah orbit bergraviti sebuah planet mengelilingi sebuah bintang. Gerakan bumi terhadap matahari dengan bentuk elips. Bumi mengorbit mengelilingi matahari dan mengambil masa selama 360 hari untuk melakukan satu pusingan lengkap di atas orbitnya sendiri. Manakala bulan pula mengorbit mengelilingi bumi dan mengambil masa 27 hingga 30 hari untuk melakukan satu pusingan lengkap di atas orbitnya. Dan seterusnya adalah bintang. Bintang adalah gumpalan gas panas yang mengeluarkan cahaya dan haba dan kelihatan berkelip-kelip di langit pada waktu malam. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Surah Al-A'raf ayat 54 ada menjelaskan bahawa dan Allah mencipta matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada pemerintahnya. Kemudian
Ia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit yang sedang langit itu masih berutuk asap. Lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Turutlah kamu berdua akan perintahku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa." Keduanya menjawab, "Kami berdua sedia menurut, patuh dengan sukarela." Surah Al-Fussilat ayat 11. Bintang juga mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Antara fungsi bintang adalah sebagai tanda pertukaran waktu dan musim untuk melakukan pekerjaan seperti bertani dan bercucuk tanam. Ia juga berfungsi sebagai ramalan untuk musim panas maupun sejuk dan menentukan arah perjalanan di darat dan di laut. Ini juga disokong oleh ayat Al-Quran iaitu, "Dan ia mengadakan tanda-tanda panduan jalan dan dengan bintang-bintang pada waktu malam, mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju." Surah An-Nahl ayat 16. Okey, kita teruskan kepada teori kejadian alam menurut sains. Sebenarnya, teori tentang kejadian alam semesta ini banyak muncul semenjak abad ke-17 lagi, dan sehingga kini manusia masih lagi mengkaji dan mencari hakikat sebenar tentang asal-usul alam semesta yang besar ini. Justru, saya paparkan beberapa teori tentang asal-usul alam semesta menurut sains. Terdapat 7 teori tentang kejadian alam menurut sains. Kita terus kepada teori yang pertama, iaitu teori Kahn-Laplace. Dalam pertengahan abad ke-18, teori ini telah dicetuskan oleh Kahn dan Laplace. Melalui teori ini, alam angkasa raya yang luas ini sebenarnya berasal daripada kabus yang berbentuk seperti bola raksasa. Bola raksasa ini mempunyai suhu yang sangat panas, dan bola raksasa ini berputar mengelilingi matahari. Setelah sekian lama, bola raksasa ini menjadi semakin dingin dan mula untuk membeku. Hal ini akan menyebabkan putarannya menjadi lebih pantas dan agresif, lalu membentuk sebuah cembung. Pembentukan cembung ini menyebabkannya terlepas dari daya tarikan pusat, lalu membentuk seperti cincin dan akhirnya patah. Maka planet-planet mula terbentuk dan kabus induknya ialah matahari. Kita teruskan kepada teori yang kedua, iaitu teori Chamberlain dan Moulton, atau dikenali sebagai teori kabus pilih. Teori ini menganggap bahawa sistem matahari pada suatu masa dahulu menyerupai kabus yang berpilin. Kabus-kabus ini terdiri daripada kumpulan bahan-bahan yang sangat padat dan kecil serta diberikan nama sebagai planetesimal. Suhu pada kabus ini sangat dingin. Namun, apabila kumpulan bahan-bahan ini berlanggar antara satu sama lain, kabus dingin ini mengalami perubahan suhu, iaitu menjadi semakin panas akibat geseran daripada pelanggaran. Kesan daripada pelanggaran ini juga, kabus ini mengalami putaran. Pada waktu yang sama, kumpulan bahan-bahan ini bergabung antara satu sama lain berdasarkan hukum Newton dan akhirnya membentuk sistem suria kita. Matahari berada pada pusat kabus pilin, manakala 9 planet yang lain berputar mengelilinginya. Pada waktu ini, bumi masih lagi berbentuk seperti gumpalan kecil dan mempunyai suhu yang dingin. Namun, setelah berlaku pelanggaran antara bahan-bahan di dalam gumpalan kecil ini menyebabkan suhunya menjadi semakin panas. Air yang terdapat pada permukaan planetesimal ini mula menguap. Namun, molekul-molekul air yang menguap ini ditarik semula akibat daripada daya tarikan bumi dan membentuk atmosfera bumi. Kita teruskan kepada teori yang ketiga, iaitu teori Jeans dan Jeffries. Terdapat 2 orang yang merupakan sarjana dari British yang telah memperkenalkan teori ini, yang juga dikenali sebagai teori pasang. Pada permulaan alam ini, teori ini menganggap bahawa matahari dan planet-planet lain membentuk seperti hanya satu kumpulan sahaja. Selepas itu, terdapat satu objek angkasa yang sangat besar menghampiri gumpalan.
dan terjadinya proses tarik-menarik disebabkan oleh hukum Newton. Daya tarikan yang kuat ini menyebabkan sebilangan daripada gumpalan yang besar terpisah dan menyebabkan terbentuknya planet-planet yang sedia ada ini. Teori yang keempat ialah teori O'Smith. Melalui teori ini, kelompok benda-benda langit yang wujud di dalam sistem suria kita kini pada suatu masa dahulu berbentuk seperti debu. Matahari yang berbentuk seperti gumpalan dalam galaksi menarik sebahagian daripada debu-debu ini. Daripada proses tarikan ini, debu-debu ini mengalami perlanggaran dan bahagian yang lebih besar menarik bahagian yang lebih kecil sehingga membentuk planet-planet. Melalui tarikan ini juga menyebabkan terjadinya satu putaran di atas aksinya sendiri di samping adanya daya tarikan dari matahari. Maka terjadilah gerakan planet-planet ini mula mengelilingi matahari. Teori yang kelima ialah teori steady state. Teori ini juga dikenali sebagai teori keadaan tuna. Teori ini menunjukkan bahawa alam semesta ini sudah ada selamanya dan berada pada susunan seperti sekarang ini, serta bahan-bahannya terus-menerus bercantum. Menurut pengkaji ini, mereka mengatakan bahawa alam ini adalah ciptaan yang selanjar yang membawa maksud sentiasa berkembang dan jirim-jirim yang baru sentiasa terbentuk sepanjang masa untuk menstabilkan kemampatannya. Untuk yang menyokong teori ini, mereka menganggap bahawa alam semesta ini tidak mempunyai permulaan dan tidak ada pengakhirannya. Teori ini telah diperkenalkan oleh Hermann Bondi, Thomas Good dan Fred Hoyle pada sekitar tahun 1948. Teori yang keenam ialah teori ayunan ataupun oscillating theory. Teori ini memberi pandangan bahawa alam semesta yang luas ini terus-menerus mengembang dan mengecil dalam jangka masa yang telah dikaji, iaitu ribuan jutaan tahun. Namun, teori ini tidak menyentuh tentang bagaimana terjadinya alam ini. Sebaliknya, menyebut tentang pergerakan alam ini setelah tercipta. Teori yang ketujuh ialah teori letupan besar ataupun Big Bang Theory. Teori ini telah diperkenalkan oleh George Gamow. Teori ini mengatakan bahawa alam semesta ini bermula dengan berlakunya letupan atau ledakan yang sangat besar daripada bola api. Bola api ini mempunyai saiz yang lebih kecil daripada atom tetapi mempunyai suhu yang amat tinggi, iaitu jutaan kali lebih panas berbanding suhu matahari. Ledakan ini disebabkan oleh tenaga yang terpendam di dalam bola api ini. Setelah ledakan besar berlaku, suhu dan kepadatan alam semesta mengalami peningkatan suhu yang amat tinggi. Serpihan-serpihan yang bertaburan mula berterbangan dan menuju ke semua arah dari titik singular dengan kelajuan yang sangat pantas, iaitu menghampiri kelajuan cahaya. Bahan-bahan ledakan yang mempunyai suhu yang sangat panas, iaitu jutaan trilion darjah Celsius itu merupakan campuran jirim dan bukan jirim yang mengembang. Setelah 0.001 saat, atom yang terpecah tadi mula membentuk zarah proton dan neutron bersuhu sangat tinggi, dan dalam jangka masa 3 minit hingga 300,000 setelah ledakan pertama terjadi, zarah proton dan neutron mula membentuk atom dari nitrogen dan helium. Atom ini membentuk menjadi struktur kosmik yang berupa gas. Setelah 500 juta tahun, gas-gas ini mulai membentuk sebuah cakrawala. 10.5 bilion tahun kemudian terbentuk pula sebuah sistem solar dan bumi yang merupakan tempat bagi kehidupan pertama setelah 11 bilion tahun. Pada tahun 1929, teori ini telah dikembangkan oleh Edwin Hubble setelah mendapat ilham daripada teori yang telah dikemukakan oleh Gamow. Pada pendapat daripada Hubble selaku ahli astronomi, setelah dia mengkaji bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang mempunyai sifat yang sedang bergerak menjauhi bumi, dia menganggap bintang-bintang dan galaksi-galaksi seperti serpihan-serpihan yang sedang berterbangan setelah berlakunya ledakan yang sangat kuat. Kita teruskan kepada Mujahid.
Saya akan menerangkan tentang teori kejadian alam menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada menerangkan bahawa alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah As-Sajdah ayat 4 yang bermaksud Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. 6 masa di atas bukan merujuk kepada hari yang kita fahami sekarang. Ini 6 masa merujuk hari yang sesuai dengan masa mula dan berakhir alam semesta dalam ketentuan Allah. S.A. Mabud berkata, 6 hari Sittati Ayyam merujuk kepada hari dan masa di sisi Allah dan bukannya seperti fahaman kita sekarang. Hari yang disebutkan boleh menjadi lama dan juga singkat. Allah menyebut dalam firman-Nya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit. Ketika itu masih merupakan asap. Dalam surah Fussilat ayat 11. Istilah dukhan ialah sesuatu yang terjadi seperti asap, kabus atau gas. Ayat di atas menjelaskan asal langit daripada asap atau gas. Daripada jirim-jirim inilah terjadinya langit dan kemudian dipisahkan. Ayat Al-Quran juga ada menyebut, tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahawa langit-langit dan bumi asalnya satu gumpalan, lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka tidak beriman? Ayat ini menjelaskan segala zat di bumi dan langit. Ini semua berasal daripada satu benda dan dipisahkan oleh Allah. Yang ini menjadi benda-benda kosmos. Hal ini juga bermaksud bahan-bahan asas itu tidak bertindak balas dalam masa yang lama. Bahan-bahan ini juga mengalami perubahan menurut kesesuaian tempatnya dan tidak hilang. Pernyataan ini juga disokong oleh Prof. Yoshida Kozai, pengarah kaji bintang di Tokyo, Jepun. Dia berkata yang langit ini sebenarnya berasal daripada asap, iaitu dukhan. Fenomena ini dilihat dengan adanya satelit dan kapal angkasa untuk ambil gambar-gambar yang secara dekat. Gambar ketika terhasilnya bintang, bahagian bersinar di tengah seperti asap. Di sekeliling juga seperti asap dan sekeliling asap ada garis merah. Garis merah ini menunjukkan suhu yang sangat panas. Sebelum ini, saintis berkata yang langit berasal dari kabus tebal. Namun, pendapat ini ditolak kerana kabus bersuhu dingin manakala asap bersuhu panas dan bergerak-gerak. Profesor ini terkejut apabila diberi hujah bahawa kejadian alam semesta telah disebut di dalam Al-Quran pada 1400 tahun dahulu. Peristiwa yang sama juga berlaku kepada Dr. Astrock, iaitu salah seorang pakar daripada NASA. Dia berkata, kami telah melakukan banyak percubaan terhadap logam-logam yang ada di bumi. Tetapi, satu-satunya logam yang membingungkan saintis sehingga kini ialah besi. Sifat kimianya ada ciri khusus untuk satukan elektron dan proton yang ada pada besi, perlukan kekuatan yang dahsyat hingga mencapai 4 kali kekuatan pada panas matahari. Jadi, tidak mungkin besi tercipta di bumi dan pasti perlukan unsur lain datang ke bumi. Bila dibacakan ayat Al-Quran kepadanya, dan kami turunkan besi yang ada padanya kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Surah Al-Hadid ayat 25. Beliau membalas, kalimah ini tidak mungkin berasal daripada ucapan manusia. Kesimpulannya, alam cakrawala ini merupakan petunjuk bahawa kuasa Allah itu terbukti kebenarannya. Berdasarkan teori saintifik maupun teori Islam, kedua-dua teori ini menunjukkan betapa teratur dan kompleksnya alam semesta yang mungkin mampu dicipta oleh makhluk. Oleh itu, kita hendaklah bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana menciptakan alam semesta yang dapat kita hidup sehingga hari ini. Sekian, terima kasih.